Okey, iaitu hari ni kita nak masuk kepada garisan longitude. Okey. Okey, so kalau kamu semua dah bersedia, okey, kita akan mulakan mempelajari berkaitan dengan garisan longitude. Apa itu garisan longitude? Okey. So, garisan longitude ini sebenarnya adalah garisan yang dilukis secara menegak. Maknanya secara menegak dari kutub utara ke kutub selatan. Dari kutub utara, okey, ke kutub selatan pada globe atau atlas ini. Okey, iaitu caranya macam mana cikgu? Iaitu kalau kita lihat garisan tarikh antarabangsa ini, okey, so ini adalah garisan longitude yang akan bersambung sampai ke bawah dan naik ke atas. Jadi itu dipanggil garisan longitude. Dan garisan longitude ini kalau kita lihat yang akan memisahkan. Okey, garisan longitude 0 darjah ya. Okey, dinamakan garisan meridian pangkal ataupun GMP yang akan memisahkan timur dan barat bumi. Garisan ini juga dikenali sebagai garisan meridian Greenwich. Macam mana ni cikgu? Okey, tak apa. Okey, kalau kamu mungkin dah terlupa tak apa, ataupun kamu mungkin tak tahu, okey tak apa, cikgu akan bawakan kamu untuk lihat sendiri tentang bagaimana rupa bentuk iaitu garisan longitude itu. Okey. So kita akan tengok kepada garisan longitude itu dan juga akan bawakan kamu kepada Google Earth di mana kita akan lihat bagaimana rupa bentuk garisan longitude itu. Okey. Jadi supaya kamu lebih mudah faham. Baik. Okey, dia punya garisan tu seperti ini tau. Okey, so cikgu tunjukkan yang ini. Ini kita punya bumi. Okey, ini bumi kita. Okey, dan kalau kita lihat, kalau cikgu settingkan balik iaitu grid lines, maka kita akan lihat ada garisan-garisan tu. Baik, pada minggu lepas, kita telah lihat garisan-garisan yang melintang macam ni. Ya, yang melintang tu garisan latitude. So hari ni kita nak tengok garisan longitude di mana longitude tu yang dilukis daripada atas sampai ke bawah, iaitu kalau kamu perhatikan ada banyak garisan-garisan tu kan. Garisan-garisan yang dilukis dari atas sampailah ke bawah. Sampai ke bawah garisan tu ya. Okey, jadi garisan itu bertemu daripada kutub utara sampai kutub selatan. Jadi garisan yang kalau kamu lihat garisan yang tebal ni sikit ni, ini dipanggil garisan longitude dan setiap garisan-garisan itu garisan longitude lah. Okey, garisan longitude dan yang tebal ini adalah dia ada nilai dia. Nilai dia ialah 0 darjah. Ya, 0 darjah. Kalau kita perhatikan, okey, garisan yang ini ya, yang apa cikgu tunjukkan tu. Okey, itu adalah garisan yang ini. Yang ini. Yang panjang ni kan. Okey, yang panjang sampai ke atas, sampai ke bawah tu, itu dipanggil garisan longitude dan ini dipanggil GMP, iaitu garisan meridian pangkal ataupun Greenwich Meridian pangkal. Garisan inilah yang akan bahagikan sebelah kanan tu timur, sebelah kiri tu barat. Okey. Kalau kamu perhatikan sini kosong. Okey, kalau kamu perhatikan ke kanan, okey, nampak tak ada 10. Okey, ada 10 E. 10 E tu maknanya 10 darjah east ataupun timur. Kemudian 20 darjah east. Timur 20 darjah timur, 30 darjah east. Okey, 30 darjah timur, 40 darjah east, 40 darjah timur, 50 darjah east. Okey, kemudian 60 darjah east. Kalau kamu nampak tu ya, nampak tak? Nampak kan? Korang nampak tak? Nampak kan?
Tulisan-tulisan tu yang nombor-nombor tu. Nampak okey. So 50 darjah east, 60 darjah east, dia makin bertambah ke arah timur 60 darjah east, 60 darjah timur, 70 darjah east, 70 darjah timur, 80 darjah east, 80 darjah timur, 90 darjah timur, 100 darjah timur. Kalau kita lihat, Malaysia terletak dalam 100 darjah timur hingga 120 darjah timur. Itu kawasan Malaysia 100 darjah east hingga 110 darjah east, 120 darjah east. Kemudian kita pergi ke kanan lagi, 130 darjah east. Okay, sampai bila ni cikgu? Kita tengok 130 darjah east, 140 darjah east, 150 darjah timur ataupun east, 160 darjah east, 160 darjah timur, 170 east dan 180 darjah timur. Di garisan 180 darjah timur ini, inilah dia garisan yang dipanggil garisan tarikh antarabangsa. Di mana yang dikatakan ditulis anti-meridian ni garisan tu dia nilai dia 180 darjah. So garisan itu yang membahagikan timur dan barat juga, dan garisan itu dipanggil garisan tarikh antarabangsa. Di mana kalau kamu melalui kawasan ini, melalui kapal terbang ke ataupun melalui kapal laut ke, tarikh antarabangsa, tarikh kamu akan berubah. Tarikh akan berubah. Kamu kena ubah tarikh tu. So kalau kamu ke timur, kamu akan kena tambah 1 hari. Kalau ke barat, kamu akan kena tolak 1 hari. So lambat sikit. Jadi begitu. Baik, tak apa. Itu kamu tak perlu fikirkan. Yang penting kamu tahu ini adalah garisan tarikh antarabangsa. So 170 darjah timur sampai sini 180 darjah timur dan 180 darjah barat. Jadi kat sini Jadi sampai 180 je. Kemudian ini bahagian timur. Bagaimana pula dengan bahagian barat? Bahagian barat bermula bukan 1 tahun 1 hari pandai. Bukan 1 tahun 1 hari. 1 tahun melampau sangat tu. Daripada 0 darjah ini, kalau pergi ke kiri, dia akan menunjukkan kepada apa tahu? 10 darjah ke arah barat. Dia garisan tu ke kanan tu timur, ke kiri tu barat. So 10 darjah barat, 20 darjah barat, 30 darjah barat, 40 darjah barat, 50 darjah barat, 60 darjah barat. W tu west 60 darjah west, 70 darjah west, 80 darjah west, 90 darjah west ataupun barat, 100 darjah west, 110 darjah west, 120 darjah west, 130, 140, 150, 160, 170 dan jumpa balik garisan tadi 180 darjah barat. Jadi garisan ini dikongsi bersama 180 darjah timur, 180 darjah barat. So inilah dia garisan longitude. Garisan longitude. Jadi kalau kita lihat kepada nota tadi, buku teks kamu, so garisan ini longitude 0 dinamakan garisan meridian pangkal yang memisahkan timur dan barat. Timur dan barat. Dan garisan ini juga dikenali sebagai garisan meridian Greenwich. Kenapa dia namakan garisan meridian Greenwich, cikgu? Kenapa dengan Greenwich? Baik, untuk pengetahuan kamu, garisan yang 0 darjah itu, dia akan melalui satu kawasan, satu bandar yang dinamakan sebagai Greenwich. Mana satu, cikgu? Okey, jom kita tengok. Jom kita tengok garisan yang melalui garisan bandar. Okey, ini 0 darjah tadi kan?
kalau kita tengok ke atas, okey, dia akan melalui satu kawasan iaitu di London. Di London ni ada satu bandar yang dinamakan sebagai Bandar Greenwich. Tempat di mana permulaan pengiraan garisan longitude ini. Iaitu di mana cikgu? Okey. Kalau garisan Greenwich ini, okey, dia berada di Greenwich Park kalau tak silap cikgu. Okey, dia ada somewhere around here. Okey, Greenwich Park ini ke? Greenwich Park? Di sini. Di sini. Okey, di sini di mana Greenwich Park ini kalau kita lihat, kita tutup okey, nampak. Okey. Di sini Greenwich Park. Di mana kalau kita lihat Greenwich Park ini adalah satu bandar yang mana garisan meridian pangkal tu, Greenwich meridian pangkal itu melalui kawasan ini. Okey. Jadi sebab itu dipanggil Greenwich meridian pangkal. Dan ada apa di bandar ni cikgu sebenarnya? Okey, jom kita tengok. Okey. So di sinilah, okey, kalau kita lihat, okey, ini garisan yang merujuk kepada garisan, okey, dia punya observatory ataupun kita kata sebagai tempat untuk mereka melihat garisan longitude. Yang ini atas bumbung pula. Itulah. Atas bumbung pula. Okey. So dia kira daripada sini. Daripada sinilah dikira kosong darjah. Dikira daripada sini iaitu kosong darjah. Okey, kosong darjah garisan longitude. Garisan longitude. Cikgu rasa ada lagi yang cikgu nampak. Okey, sebenarnya berkaitan dengan garisan longitude ini. Iaitu dia ada satu tempat yang memang kita kata sebagai terbahagi kepada dua kawasan. Ini. Okey. Ini kalau kita lihat, ini bahagian astronomi di mana mereka mencerap. Mereka melihat, menggunakan kanta untuk melihat, mengira bintang, kedudukan bumi daripada bangunan ini. Okey. So inilah kehebatan yang kalau kita lihat, di sinilah mereka mula mengira tentang Greenwich. Yes. Dan so kita akan lihat tentang Greenwich. So dia ada Greenwich Observatory atau Greenwich Park. Observatory sebenarnya kat sini juga rasanya. Di sini. Kawasan ini. Dan dia ada Greenwich Meridian. Kalau tak silap cikgu, dia ada satu tempat Greenwich Meridian. Greenwich Greenwich Meridian. So prime meridian. Somewhere di mana tu? Prime meridian. So dia dekat sini juga. Kalau kita lihat. So cikgu tak nampak pun. Dia dekat sini. So kalau kita akan turun, kita akan lihat ya. Dia. Untuk pengetahuan kamu, ni meridian line. Dan untuk pengetahuan kamu, itulah yang orang tengok tu. Yang dia berkumpul kat depan tu kan. Itulah dia garisan meridian. Ini dia. Inilah dia garisan meridian. Yang bermula di sinilah kosong darjah. Ya, garisan di bawah ni. Garisan di bawah ni, yang kamu tengok garisan ni kan. Inilah garisan meridian bermulanya kosong darjah dan mereka mengira longitude daripada sini. Bermula daripada garisan ini, Greenwich. So inilah dia garisan tempat di mana mereka mula. Nampak? Di sinilah koordinat kosong darjah.
Does your sat-nav tell you that you are standing at precisely longitude 0 degrees? The coordinate system used for satellite navigation in phones and other devices. Okay. So angles are measured in degrees, which are divided into smaller units. Okay. So seluruh bumi bermula mengira longitude daripada 0 darjah. Daripada mana 0 darjah? Dia bermula daripada garisan ini. Garisan inilah dipanggil garisan Greenwich ataupun garisan meridian pangkal. Bermula dari sini lah. Okay. So, okay. So, inilah sebenarnya perkara-perkara yang kita pelajari. Wow. Sebab dia sini lah. Cikgu pernah pergi. Pernah. Dulu cikgu sekolah kat sini. Cikgu sekolah kat sini naik basikal je. Naik basikal je. Okay. Jadi inilah. Di mana ni cikgu? Iaitu inilah di London. Itu di mana? Di London, iaitu di England. So, okay. So, ini di England. Okay, nampak So, itulah garisan meridian pangkal, iaitu bernilai 0 darjah. Jadi, so garisan ini juga dikenali sebagai garisan meridian Greenwich kerana dia melalui sebuah bandar di London, iaitu bandar Greenwich. Itu. So longitude dia berapa? 0 darjah. Okay. Dan pada 180 darjah, kalau kita lihat di sini, cikgu cakap British lah. Well, you see, I'm British. I got water here. I got water here. You see, I got water to drinks. Yeah, to drinks. Okay. Baik. Garisan tarikh antarabangsa. Okay, garisan tarikh antarabangsa ataupun dipanggil sebagai GTA. Okay, bukan Grand Theft Auto Bukan Grand Theft Auto. Itu lain, itu game. Itu game. Kau jangan macam-macam. GTA itu okay. Okay. So GTA adalah garisan tarikh antarabangsa, bukan Grand Theft Auto. Dan garisan tarikh antarabangsa ini terletak pada 180 darjah timur dan barat. Yang inilah. Okay, garisan ini. Okay, yang selari dengan garisan meridian pangkal. So GTA ini akan memisahkan tarikh dan waktu di bumi. Cikgu tahulah Grand Theft Auto. Betul tak? Game macam tu kan? Kan? Game macam tu. Dia jalan. Okay. Okay. Jadi itu adalah Grand Theft Auto. Baik. So GTA, dia bukan Grand Theft Auto, ini GTA, garisan tarikh antarabangsa. Okay. Cikgu pernah main. Okay. GTA memisahkan tarikh dan waktu di bumi, dan tarikh dan waktu di sebelah timur akan sehari lebih awal berbanding sebelah barat. Barat akan lambat sikit. Sebab timur akan mendapat cahaya matahari dulu. Jadi, kesimpulannya, garisan longitude ini yang kita belajar ini, garisan longitude, dia ada 180 darjah timur dan barat dan bermula dengan GMP, iaitu garisan meridian pangkal ni yang bernilai 0 darjah. Kemudian dia akan sama ada ke kanan dipanggil east, ke timur, iaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dan sampailah ke garisan 180 darjah timur. Begitu juga kalau sebelah barat, iaitu bermula dengan nilai 0 barat, 10 barat, 20 barat, 30 barat, 40 barat, dia akan kira sampailah ke hujung, jumpa balik garisan tu, iaitu 180 darjah barat. So garisan 180 darjah timur dan barat itu dipanggil garisan tarikh antarabangsa.
dipanggil garisan tarikh antarabangsa. So, kesimpulannya, longitude ada dua garisan utama, iaitu garisan meridian pangkal 0 darjah dan garisan antarikh antarabangsa 180 darjah timur dan barat. Itu yang kamu kena ingat. Okay. Berbanding dengan garisan latitude. Latitude ni dia ada 5 garisan yang kamu kena ingat, iaitu garisan Arktik, Sartan, kemudian Khatulistiwa, Jadi dan juga garisan Antartik. Yang mana dia ada di utara dan selatan. Tapi kalau garisan longitude, dia ada dua garisan yang kamu kena ingat, iaitu garisan meridian pangkal 0 darjah dan garisan tarikh antarabangsa 180 darjah timur dan barat. Persoalannya, kenapa kita mesti belajar tentang latitude dan juga tentang longitude ini, cikgu? Baik, dengan mengetahui latitude dan longitude, maka kita akan dapat menentukan kedudukan. Menentukan kedudukan berdasarkan latitude dan longitude. Jadi, kedudukan suatu tempat di bumi dinyatakan berdasarkan persilangan. Kedudukan suatu tempat di bumi ini akan berdasarkan persilangan latitude dan longitude. Persilangan tu. Baik. Baik. So, langkah yang berikut menunjukkan cara untuk menentukan kedudukan A berdasarkan latitude dan longitude. So, macam mana nak baca ni, cikgu? Macam ni. Korang tengok betul-betul. Sebab ini memang soalan yang selalu keluar dalam exam, yang memang selalu ditanyakan. So, korang kena faham betul-betul. Kalau tak faham, tanya cikgu. Ya, jangan diam. Jangan diam. Okey, Rifki. So, Harun, Syahrini, Media Silen, Irdina, Diana dan juga Rifki, kalau tak tahu, tanya. Tak faham, tanya tahu. Jangan korang diam. Okey, baik. Alright. So, itu paling penting. Okey, baik. So, macam ni. Contohnya, kalau korang lihat, apakah kedudukan, soalan dia, apakah kedudukan titik A? Okey, titik A kat sini. Bila kita tengok titik A dekat sini, dekat titik merah tu, kita tengok dulu. Latitude dia berapa? Latitude yang melalui kawasan titik A ini adalah 30 darjah utara. Kemudian longitude dia pula, longitude yang melalui bandar itu ataupun lalu titik A itu adalah longitude yang berdarjah 40 darjah timur. Sebab itu dia apa? Kenal pasti garisan latitude A. A itu 30 darjah, latitude dia 30 darjah dan longitude-nya adalah 40 darjah timur. Yang ini. Jadi, persilangannya di sini, di tengah-tengah ni. Tempat A. Maka kedudukan titik A adalah 30 darjah utara, 40 darjah timur. Maksudnya, baca latitude dulu. Baru longitude. Maksudnya di sini, kena baca latitude dulu. Maksudnya formula dia seperti kalau nak baca iaitu mestilah latitude dulu, kemudian barulah longitude. Longitude. So dia mesti baca latitude dulu baru longitude. Depan tu latitude, belakang tu longitude. Jadi kalau begitu, A ini adalah seperti mana kita tengok A tadi. Yang titik A ni 30 darjah utara. Yang ini kan. Itu latitude. Latitude. Manakala 40 darjah ni longitude. Longitude tu dibaca di sini. Dia letakkan di belakang dia. Jadi 30 darjah utara, 40 darjah timur. Faham tak? Faham boleh faham? Yang ini senang je ni. Boleh?
Boleh cikgu. Okey, baik, bagus Irlina. So kalau begitu, kalau boleh, okey, kita cuba sama-sama, jom kita buat. Baik. Contohnya di sebelah ni kedudukan W. Okey. Okey, kira kita kerja mencari apa tahu, iaitu okey mencari kedudukan. Okey, kita tengok ada W, ada titik W, X, Y dan juga Z. So kita ambil W dulu. Kedudukan W di sini. So bila kedudukan W di sini, bagi tahu cikgu. Okey, apakah okey kedudukan titik W? Okey, mula-mula tengok dia punya latitude. Tengok dia punya latitude ni. Ni latitude apa ni? Garisan ni. Garisan ini 60 darjah utara. Okey, itu latitude. Kemudian longitude dia yang ini. Okey, so longitude dia yang ini, yang panjang sampai ke bawah ni. So longitude tu melalui kawasan W, so 30 darjah, 35 darjah timur. Jadi bagaimana kita nak buat jawapan? Iaitu kita tulis kat bawah ini, okey, iaitu kita buat latitude dulu. 60 darjah utara dan juga kita buat 35 darjah timur. Itu cara dia. Itu cara dia, iaitu 60 darjah utara, 35 darjah timur. Itu untuk W. Itu untuk W. See? Gitu. 60 darjah utara, 35 darjah timur. Okey. Baik, itu caranya. So, sekarang, cuba kamu pula buat yang X. Okey, yang X ini. Bagi tahu cikgu. Tulis dekat Zoom chat. Apakah jawapan bagi kedudukan X? Berapa kedudukan X? Cikgu tuliskan kat sini. Okey, berapa kedudukan X? Boleh tulis agak-agak. Tak apa, salah tak apa. Cuba je tak apa. X itu cari dia punya latitude dulu. Okey, so media silin dah bagi tahu. Okey, bagaimana yang lain-lain? Dapat tak jawapan sama seperti media silin? Dapat? Okey. So yang X itu kalau kita perhatikan, ya betul. Yang X itu adalah kalau kita lihat di sini, okey, dia melalui kawasan ini 40 darjah selatan dan juga okey garisan yang ini iaitu melalui X ini. So garisan ini adalah 20 darjah timur. Jadi jawapan bagi kedudukan X ini adalah 40 darjah selatan dan juga 20 darjah timur. Begitu. Senang kan? Itu X. Baik, cuba cari yang Y pula. Cuba cari yang Y. So ini X. Y berapa Y? Y. Mana Y? Cari Y dulu. Kemudian kamu tengok garisan dia. Okey, berapakah nilai Y? Okey, 60 darjah selatan. Kemudian 25. 25 ke? Is it 25? Cuba tengok betul-betul. Cuba tengok betul-betul. Dia jangan confuse. Okey. Dia jangan confuse. Cuba tengok betul-betul. Okey, iaitu memang latitude dia adalah dia lalu 60 darjah selatan. Lepas tu yang Y ni dia lalu garisan ini. Garisan ini iaitu garisan 40 darjah barat. Maka Y itu adalah kalau kita lihat di sini Y itu adalah 60 darjah selatan dan juga 40 darjah barat. So 60 darjah selatan dan 40 darjah barat itu adalah Y. Dan bila kamu dah tahu cara untuk mencari Y, cuba cari Z pula. Berapa Z? Berapakah nilai bagi kedudukan Z? Z berapa tu?
Z adalah, okey, kita akan cari. Z itu dia melalui kawasan garisan latitude yang ini. Iaitu 40 darjah utara. Dan kita melalui 40 darjah barat juga. So, ya betul. Jadi, jawapan bagi kedudukan Z adalah 40 darjah. Okey, 40 darjah utara dan juga 40 darjah barat. So, itu bagi Z. Jadi, so kalau kita lihat Z kita dah dapat, okey, iaitu 40 darjah utara dan 40 darjah barat. So sebab itu kita kena belajar latitude dan longitude supaya kita dapat tahu macam mana nak mencari kedudukan di atas bumi atau di atas globe. Ini tujuan dia. Kan. So, senanglah cikgu. Senang kan? Tapi yelah kena faham dulu. Tak ada. Dia tak susah pun. Sebenarnya itu je. Dia takkan jadi susah. Dia sebenarnya yang kamu kena faham tentang bab 2 ni, iaitu tentang kedudukan relatif dan kedudukan yang ini. Ini dipanggil kedudukan mutlak. Kedudukan mutlak. Contoh macam ni. Kita tengok satu lagi. Cara menentukan kedudukan latitude dan longitude pada atlas. Okey. Iaitu kedudukan latitude dan longitude pada atlas. Kita dapat menentukan lokasi suatu tempat. Lokasi tempat pada atlas berdasarkan latitude dan longitude. Mari kita tentukan lokasi beberapa titik pada peta yang berikut. Jadi, so kalau kita lihat di sini, contoh diberi peta ni. Kita tengok kita ada, iaitu kita ada P, Q, R, S dan juga T. P, Q, R, S, T. Baik. Macam mana nak tahu kedudukan dia cikgu? Mudah saja sebenarnya. Mudah saja sebenarnya. Iaitu kita akan lihat dulu kedudukan ini. Macam P ni kan. So kita akan buat satu garisan. Garisan kat sini. Sekejap. Tak tepat lagi. Kita akan buat satu garisan kat sini. Pernah. Dan juga garisan ini. Sikit lagi. Baik. So kita buat garisan seperti ini. Bahagikan ruang antara latitude 0 darjah hingga 5 darjah utara pada 5 bahagian yang sekata. Anda akan mendapati titik P berada pada latitude. Ingat yang ini adalah latitude ini latitude, ini latitude kan. Ini latitude kan. Ini latitude. Jadi kalau kita lihat sini 0, sini 5. So kalau kita bahagikan 0, 1, 2, 3, 4. Sini 4. 4 darjah utara. 4 darjah utara P. Kemudian yang 100 ini pun kita bahagikan kepada 5 bahagian. Kalau kita bahagikan kepada 5 bahagian, yang ini 100 kan. Kemudian kita tahu bahawa kat sini kita akan buat satu garisan, iaitu 101, 102, 103, 104 dan ini 105. Betul? Ini 105 kan? Ini 100. Bermakna P ini terletak di garisan 100 berapa? 102. 102. 10102. You see? Jadi, apakah kedudukan titik P itu? Titik P itu ialah terletak pada 4 darjah utara, 4 darjah utara dan juga 100 darjah timur. Sebab itu kedudukan P, kalau kita lihat kedudukan titik P, ialah 4 darjah utara dan 102 darjah timur.
Nampak tak? Itu cara dia. Itulah cara dia. Bagaimana untuk menentukan kedudukan di atas peta itu. Okey. Baik. So itu kalau P. Baik. Kalau katakan Q macam mana cikgu? Q. Okey. Jom kita tengok Q. Okey. Kalau kita tengok Q, okay, kita tak buat P kita buat Q. Okey, Q ni okey, dia okey di sini dan juga di sini. Okey, sekarang bagi tahu cikgu, berapakah nilai Q? Berapa nilai Q? Ini 0, 1, sini 2 kan? Sini 2. Yang sini 102, yang ini sebelah 10, 103. Yang Q tu. Jadi berapakah nilai Q? Berapa nilai Q? Dia tak boleh 2103, tak boleh. Dia mesti nilai dia mesti apa? 2 darjah utara. 2 darjah utara. Kemudian apa lagi? 103 darjah berapa? Timur kan? Arah dia timur. Ya, betul begitu. 2 darjah utara, 103 darjah timur. Betul. Itu cara untuk mencari Q. Senang dia sebenarnya. Okey. So, P dah dapat, Q dah dapat. R macam mana R? R jom kita buat sama juga. Okey, iaitu R ini kita akan buat daripada sini. Kita akan buat satu garisan. Dia kena dekat sini. Dan dia kena dekat bawah ini. Jadi kita tahu bahawa kalau ruang di antara 110 hingga 115, kita bahagikan kepada 5. Ini 1, kemudian ini 2, kemudian sini 3, kemudian sini 4, dan juga 5. Bermakna, ya betul. Betul. Bermakna sini berapa ni? Ini adalah 111. 111 darjah. Dan juga dia adalah 1 darjah utara. Bermakna, okey, bagi tahu cikgu, berapakah nilai R? Nilai R ialah 1 darjah utara dan juga 111 darjah timur. Gitu. Diana nampak tak Diana? Edina dapat Edina? Dapat Edina dapat. Boleh dapat Rifki? Semua dah tidur. Korang ngantuk dapat. Okey. Sikit lagi. Cikgu tahu korang mengantuk. Sikit je lagi. Ya, sikit saja lagi. Okey. Baik. Untuk S, yang S ni senanglah. Sebab dia dah buat siap-siap. Okey, yang S ini dia dah buat, okey, iaitu okey. 100. Taklah. Okey, Dina. Okey, 115 darjah timur, kemudian di sini pula adalah terletak pada 5 darjah utara. Okey, bagi tahu cikgu. Berapa nilai bagi kedudukan S? Tulis kat Zoom chat. Berapakah nilai kedudukan S? Iaitu ingat baca yang latitude dulu. Okey, iaitu 5 darjah utara dan juga 115 darjah timur. Gitu. Nampak tak? Okey. So, kita dah dapat yang S begitu. Senang. Dan bagaimana pula kalau kita nak cari yang T? Yang ujung sekali itu T. Okey. So, yang T sama juga. Iaitu kita akan buat garisan ni ke bawah. Okey. Dan garisan ini ke sini. So, kita tahu bahawa garisan ini ni 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan? So, garisan kat tepi ini adalah 6. Iaitu 6 darjah utara. Ya, 6 darjah utara. Dan garisan yang ke bawah ini kita bahagikan kepada 5. Okey, yang ini mungkin 1, kemudian 2, kemudian 3,
dan juga 4 serta 5. Bermakna di sini dia terletak 2. So, kamu tambahkan je lah. Jadi di sini kamu tambahkan, dia akan jadi 115, 116 dan ini adalah 117. Dia 117. Jadi, YT itu adalah 6 darjah utara dan juga 117 darjah timur. Jadi, dengan itu kita dah dapat dah kedudukan bagi setiap bagi setiap kedudukan ini, iaitu bagi setiap PQRST. PQRST kita dah dapat dah. Dia pengenalan. Saya ingat susah ke? Tak susah pun, senang je sebenarnya. Senang sahaja. Jadi sebab itu penting untuk kamu tahu tentang latitude dan juga longitude. Jadi bila dah tahu latitude longitude, dah senang nak tahu titik tu kat mana. P kat mana, Q kat mana, R kat mana. So kita dah boleh tulis kat bawah tu. Jadi dengan itu kita dah tamat dah bab 2. Kita dah tamat bab 2 dah. Bab 2 ini secara umumnya, bab 2 ni apa yang kita belajar iaitu kedudukan relatif yang menggunakan titik rujukan. So dia ada kiri, kanan, hadapan dan belakang. Yang ini je kedudukan relatif. Ini sahaja kedudukan relatif. Manakala satu lagi kedudukan iaitu kedudukan mutlak menggunakan latitude dan juga longitude. Iaitu dimaklumkan latitude itu ialah garisan lintang yang dilukis secara selari di atas globe ataupun atlas, dan antara garisan tu ialah garisan Arktik, Sartan, kemudian Khatulistiwa, garisan Jadi dan juga garisan Antartik. Ini garisan-garisan dia. Ini garisan-garisan dia. Baik. Kemudian kita belajar juga tentang longitude, iaitu garisan yang dilukis secara menegak pada permukaan globe ataupun atlas. So garisan tu ada 2 yang penting, iaitu garisan meridian pangkal GMP, iaitu 0 darjah, dan satu lagi garisan tarikh antarabangsa yang bernilai 180 darjah timur atau 180 darjah barat. So, bagaimana nak tahu kedudukan sesuatu tempat? So kita akan cari, untuk kedudukan kita akan cari nilai latitude dulu, kemudian nilai longitude, kemudian kita akan sebutkan nilai garisan latitude, kemudian longitude dulu. Contohnya 40 darjah utara, 20 darjah barat. Jadi, semua GPS, kalau kamu lihat dalam phone kamu ada GPS, GPS kamu tu sebenarnya, GPS kamu itu berdasarkan kepada inilah. Berdasarkan kepada GPS itu berdasarkan kepada sistem kedudukan global, Global Positioning System. Dia menggunakan satelit untuk berhubung dengan peranti GPS. Jadi inilah kegunaan latitude dan juga longitude untuk digunakan dalam GPS. Dengan GPS itu kamu boleh mengetahui kedudukan seseorang, di manakah kedudukan dia. Jadi itulah dia berkaitan dengan bab ini, iaitu bab kedudukan. Ada soalan nak tanya?